وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب ووصوله وبوعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka ada pun air yang menyucikan itu. Situ deh. Maka ada pun air yang menyucikan itu. Dah air yang mutahhirun li ghairi. Air yang menyucikan akan yang lainnya lah. Tu. Karena semata-mata suci bagi diri itu tidak lazim boleh menyucikan akan yang lain. Nah, semata-mata diri dia tu suci, belum tentu dia tu boleh menyucikan akan yang lain. Seumpama air musta'mal. Air musta'mal tu tahirun li nafsihi. Nah, suci bagi diri dia. Pada diri dia tu suci. Tapi nak menyucikan ke yang lain tu tak boleh. Dah. Maka sebab tu katanya Syekh Daud, maka ada pun air yang menyucikan itu. Bukan tahirun fi nafsihi saja tidak. Tapi mutahhirun li ghairihi. Menyucikan itu ini menyucikan akan yang lain itu. Gitu dah. Khabarnya ialah air yang mutlak. Yani air semata-mata air. Nah, itlaq. Tu air mutlak mana air semata-mata air. Air semata-mata air. Tak boleh rasa ke? Ada kait-kait apa? Semata-mata tu pun tidak ternafi boleh kait. Cuma ada hak kait dia tu tak boleh. Ya, kalau kait hak tu jadi ternafi makna mutlak. Mana? Yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Itu dah. Jadi air mutlak mana air semata-mata air tak ada kait itu dengan kait yang lazim. Nah, kait yang mesti. Kait yang lazim ni kait yang mesti. Hingga kalau orang tak sebut dia tak kenal. Kalau kita kata air nak air kopi, kita sebut kata wa air apa? Nah. Kalau air masak gitu, air pun nak air kopi, tak ada sebut air kopi. Nah, air lah. Muka semata-mata air. Nah. Tu. Jadi kalau orang panggil nak ke dia tu mesti kena sebut. Kalau dia tak reti orang. Mana air kopi? Reti selalu dah. Buat mari kata boleh napa. Itu dia panggil
kait yang lazim, kait yang mesti, kait yang tidak boleh bercerai tanggal daripada diri dia, sifat kait dia tu. Gitu dah. Nah, itu bawah tu akan sebut orang panggil benda ikhraq yang terkeluar daripada kait yang lazim. Apa? Kait yang munfakin. Itu bawah nantilah. Jadi air semata-mata air itu artinya air yang tidak boleh dikait dengan kait yang mesti. Gitu. Jadi pehedah tu artinya kalau ada kait tapi kait tu tak mesti. Kalau kita kata air telaga, air sungai, itu tak mesti kait. Nah, kita ambil air telaga, boh oleh cawe. Orang tak panggil air telaga dah. Apa panggil air? Nah, air ambil mana? Air telaga ni. Oh, tahu gitu. Tak ada apa. Pas kita tak sebut dah, ambil air telaga sikit. Boh air gelas tak ambil air telaga dah. Dah. Tu kait gitu tak apa. Tak ternafi makna itlaq tadi. Tak ternafi makna air semata-mata air itu. Dan jikalau daripada huab yang naik daripada air yang menggelegak di atas api sekalipun. Nabuh sekalipun itu. Nak kata jikalau tu orang panggil jikalau royuh. Bukan syarat, bukan in syartiyah tidak, tapi in ghayah. Nah. Tu. Setara mana kita kata air semata-mata air tu boleh menyucikan akan yang lain, mutahhirun li ghairihi. Dan jikalau adalah daripada ini, dan jikalau adalah air semata-mata air itu, gitu dah, tak gedelah. Dan jikalau adalah air mutlak, yakni air semata-mata air itu daripada yang diambil daripada huwa, begitu, daripada minil ma'khud, diambil daripada huwa. Huwa ana huwa. Bukan nguat, huwa. Huwa tu sifat bagi huwa yang naik daripada air, yang menggelegak, sifat bagi air. Air tu bila bergelegak, kerana dia dijerai ke, dipanah ke di atas api, maka ia naik huwa, lekat orang panggil di penutup botol kau ikutlah. Tu pas kita kokok air huwa dak itu. Buat ambil air semaya, buat basuh berak, boleh tak? Boleh. Tak, dia sebab dia panggil air semata-mata air kan. Tidak dikait dengan kait yang lazim. Situ dah. Dan keluar dengan kata kait yang lazim. Ini nak jaga ikhraq ni. Nah. Wa kharaja biqaulina. Kalau kita ibarat ra'i bunyi gitulah. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan kata kami fuqaha. Kami kata sini kata kami fuqaha lah, ma'asyiral fuqaha. Kami kata qaid yang lazim ini keluarnya apa? Baik bagi kharaja, baik bagi keluar. Qaid yang munfakki. Nah, keluar wa kharaja biqaulina qaidun lazimun. Nah, kait yang lazim al muqayyadu biqaidin munfakki. Oleh air yang dikait dengan kait yang munfakki. Oleh qaid yang munfakki. Kait hak boleh bercerai. Kait hak bercerai ni panggil kait li bayanil waqi' atau li muwafaqatil waqi'. Nah, kait sebagai nak menyata realiti asal air. Nah, dia panggil asal air kan. Nah, aqsamul mayyah. Nah, bermula segala pembahagian bagi air min haisu asluha, dari sudut asalnya tu. Itu ada sab'atun, ada 7. Jadi kita dah sebut air laut, air hujan. Itu dipanggil libayanil waqi'. Qaidun libayanil waqi' atau limuwafaqatil waqi'. Nah, sebagai nak muafakat dengan realiti asal orang panggil air tersebut, bukan mesti kena kait gitu dah. Air hujan, kita buh lah beldi.
Orang tak panggil dah air hujan kalau dia meletak dalam botol lah. Nah, tapi asal dia tu, orang panggil air mana dalam botol? Air hok tak ada dengan belti semalam hujan lebat. Kayak gitu. Jadi kait juga tu, tapi kait itu kait yang munfakir, yang boleh bercerai. Maka bila duduk dalam botol tak panggil dah air hujan, air botol lah pulanya. Pada sebut kata air hujan itu dia panggil kait libayanil waqi' ya. Sebagai nak menyata asal bagai air. Asal bagai air itu. Nah, tu aqsamul miyah min haitsu asluha sab'atun. Rabi boleh. Nah, bermula segala pembahagian air daripada sudut asalnya air itu ada 7. 3 asal daripada langit, salah satu minas samai, 3 asal air daripada langit. Wa arba'atun dan 4 minal ardi daripada bumi. Mana 3 daripada langit asalnya? Iaitu 1 wahia miyahul matari, air hujan, wasalji, air salji, wal baradi, air apa? Air embung dia panggil, air barak, air sejuk tapi nak air embung. Air pagi-pagi tak ada hujan apa, tapi oleh kerana malam dia sejuk, ya jadi ada air lekat di pokok-pokok, kau di kereta kita, kau berapa ke? Tu dipanggil air yang asal daripada langit. Kemudian 4 daripada bumi itu mana? Iaitu hiya miyahul bahri, air laut, wal bi'ri, air telaga, wan nahri, air sungai, wal aini, air mata air, air mata air. Itu dipanggil asal daripada bumi. Jadi kalau kita sebut air hujan, air mata air, air salji, air embung, air telaga, air laut, air sungai, itu kait juga tu. Tak apa ke? Tak apa. Tak ternapi kemutlakan dia, keitlakan, kesemata-mataan air dia tu tak ternapi. Artinya tak ternapi jugalah hukum mutahhirul li ghairihi. Kayak gitu. Sebab dia tu kait libayanil waqi'. Ataupun kait yang boleh munfakir, boleh bercerai. Mana misal bagi kait yang munfakir, kait yang boleh cerai, boleh pisah. Seperti air laut, ma'ul bahri, itu air laut. Air laut, kalau kita buh pula dari tempat lain, tak anggap air laut, ingat air garang. Dia mau buka air masa yang oleh tak air. Nung air laut kat sini. Itu dah. Atau air mata air, miyahul ain dia panggil. Air mata air. Dan air perigi, ma'ul bi'ri, miyahul bi'ri, air perigi, air telaga lah kalau kita kan. Atau air sungai, tu ma'un nahri, air sungai. Atau air hujan, ma'ul matari atau miyahul matari, air hujan. Tu orang panggil hak asal daripada langit. Atau air embun, itu ma'ul baradi, air embun, air sejuk, air embun lah. Tu keluar dengan kata kait lazim oleh kait yang munfakir. Lepas tu kait juga tu boleh kan? Hanya dinamakan kait muafakat dengan waqi' jua makna sahaja. Kait munfakir ni orang panggil kait sebagai nak menyatakan, orang panggil realiti asal, orang panggil air tersebut. Itu dah. Pohon demi sadah tu lah. Kalau air laut asluha minal ardi, air mata air asluha minal ardi, air perigi asluha minal ardi, air sungai asluha minal ardi, air hujan asluha minas samai, air embung asluha minas samai. Tak ada soalnya air salji. Cukup je 7. Jadi kait hak lagu tu tak ternafi, orang panggil nama itlaq dia. Mutlak juga tu. Tak kait, tak apa kait tu, kait munfakir, kait libayanil waqi' saja.
Bila tak ternafi nama itlaq, nama mutlak, maka tak ternafilah hukum mutlak dari mana? Mutahhirun li ghairihi. Boleh menyucikan akan yang lainnya. Artinya boleh buat ambil wuduk, buat akad hadas, hadas kecil seperti berwuduk mandi wajib, boleh buat istinja. Nah, basuh berok ke apa boleh, nak menghilangkan najis pun boleh. Nah, kalau air itu tahirun li nafsihi faqat, nah, ghairu mutahhir li ghairihi, itu tak boleh. Buat air kokola, tak boleh. Nah, kita nak basuh berok air kokola, tak boleh. Dah. Tak sah orang panggil dari segi hukum, walaupun tak bang tahik bang kokola, tapi dihukum tetap orang panggil mutanajjis. Nah, habis. Dan demikian lagi, demikian mana lagu tu juga. Apa mana lagu tu juga? Yakni tidak ternafi makna itlaq dia tu. Tak ternafi. Tapi sini khilaf ni. Demikian lagi ni isyarat wakaza. Kalau kita Arab kata wakaza tu cek tu. Nak cek kata ada khilaf. Ya wagi dengan ibarat wakaza, dan demikian lagi lagu tu juga. Tu. Apa wak mari wakaza? Sebab setengah fuqaha kata dia tak dinamakan air mutlak, tapi hukum dia seperti mutlak, diilhaq dengan air mutlak dia panggil. Dah. Dihubungkan hukum dengan serupa air mutlak. Yakni pada pihak boleh mutahhirul li ghairihi. Tapi dia tu tak dipanggil air mutlak, dipanggil air taghayyur, air berubah. Tapi kaum muktamad kata air hak berubah dengan syarat-syarat hak lagi akan ni lah. Bukan semata-mata berubah dah. Itu masih lagi dipanggil air mutlak juga. Tu ada berlaku khilaf dah. Itu isyarat dengan demikian lagi tu orang panggil ada isyarat khilaf. Dan demikian lagi lagu tu juga. Lagu mana lagu tu juga? Yakni tidak ternafi nama mutlak dia tu di sisi muktamad. Ataupun ternafi nama mutlak tapi hukumnya diilhaq dengan air mutlak. Air apa hak serupanya? Ialah air yang berubah banyak. Tu. Air hak taghayyur. Berubah tu tapi kasirut taghayyur. Mana? Banyak berubah. Berubah banyak tu, taluk pada kata berubah. Berubah dengan benda yang suci yang mujawir. Ni nak masuk sikit payah dah ni. Nah. Benda yang suci, syarat utamanya kena suci lah. Tapi benda hak suci itu pun mestilah benda yang mujawir. Apa mujawir? Iaitu yang mujawir, yang dapat diceraikan. Itu buat mari rekah gitu ya. Huwallazi yumkinu fasluhu 'anil ma'i, gitu. Nah, gapo dia? Benda suci yang mujawir, iaitu huwallazi, ialah benda yang yumkinu, yang mungkin bolehlah fasluhu, oleh menceraikan akan dia, akan benda yang suci tadi tu, anil ma'i, daripada air. Boleh pisah. Boleh pisah. Boleh pisah tu orang panggil, kalau kata yumkinu fasluhu anil ma'i tu air, dia panggil bil mubasyarah. Mana boleh pisah tu? Nah, ni benda suci. Ya, ni air. Kita boleh ambil dia tu, pisah tu. Ataupun pisah pada hukum, bukan pisah dengan secara mubasyarah. Mana? Iaitu huwallazi yumkinu tamyizuhu fi ar-ra'yil 'aini 'urfan. Itu pun termasuk panggil mujawir juga. Apa? Ialah perkara sesuatu yang suci, yang mungkin oleh membezakan akan dia sesuatu yang suci itu fi ar-ra'yil 'aini urfan, pada pandang mata kepala yang pertengahan, yang ramai-ramai. Mana tidaklah mata yang terlalu jelas sangat, siapa sembuh pada alias balik mata, alias bazroh ke apa, beramna tak lewat kira mata lah tu ni. Mata nak murid ayah pain lah tu nah. Tak lewat kira tu. Ataupun tak nampak gapo satu, benda hak depan muka pun tak nampak gapo satu. Jadi mata lukfi memang tak lewat kira. Mata lukfi bukan urufan. Sokok hak depan tu berapa kali dia ambil. Kadok.
Buat kau cakap pakai cermin mata tu berat benar. Teruk ada amil lagi cermin mata je kali. Tengok besar cermin mata amil lagi. Nak. Allah ngucap syahadat banyak kali je. Suruh ambil rokok selepas nak obading Kata duduk ni, duduk pagar tu, buka tu. Berapa kali lagi saing situ. Saing. Tak ada Ustaz cari dah tak ada. Lalah kali lagi sendiri ni. Tak nampak. Oh tak nampak. Kira jadi mata dia tu terkeluar daripada urus tu. Tidak mata ramai-ramai dekat sini. Berat benar tu. Nah. Itu pun dikatakan orang panggil benda yang suci yang mujawir juga. Termasuk mujawir juga. Sebab tu tak syarat yang dapat diceraikan. Cerai bil mubasyarah mana yumkinu fasluhu 'anil ma'. Ataupun cerai dengan cara hukum mana ayyumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'ainil 'urfan. Nah, 'aini 'urfan itu. Dengan secara takdir dia panggil, takdir. Kalau secara mubasyarah tu langsung kita boleh ambil pun bisa. Kalau orang panggil dengan secara takdir, tak ada ambil apa tapi mata tengok tu, ni air, ni benda lain, ni bukan air ni. Kayak gitu. Maka berubah tak? Air tu berubah, tapi berubah tu dengan benda tu. Tu. Tak tidak dinama pula dah. Dikatakan air mutlak juga indal mu'tamadi di sisi kaum mu'tamad. Nah. Ya, apa dia tu? Iaitu yang mujawir itu yang dapat diceraikan daripada air. Mana misalnya? Misal orang panggil air kasiru taghayyur bi syai'it tahir al-mujawir tadi tu. Nah, mana air yang berubah banyak dengan sebab dengan sebab sesuatu yang suci yang boleh dipisah ke sesuatu yang suci itu daripada air pada takdir atau langsung boleh pisah. Mana misalnya seperti berubah air, seperti berubah air dengan dimasuk masuk dah dengan bukan masuk dengan ini bawa sababiyah, dengan sebab dimasuk ke dalam air itu, dengan sebab dimasuk akan air tersebut tu, ke dalam air tersebut oleh gaharu. Dipermasuk ke akan air itu oleh gaharu. Jadi gaharu itu sesuatu yang suci, yang mujawir, yang mana? Yang terkaya air daripada dia, yang boleh mata kepala kita tu boleh beza antara gaharu dengan air. Boleh kita tu ambil cabuk gaharu tu buat daripada air. Boleh. Dia buat gaharu kan najis Dan kapur yang kerah, jangan kapur hak halus tu jangan. Kapur yang kerah. Kalau kapur hak beradah juga, itu nak pisah dah lah. Dah hancur dah dalam air larut sepegula tu, kucahlah air. Tak nak pisah dah lah. Kopi ni, nak pisah ke mana? Nak ambil mana air dengan kopi tak boleh dah. Kopi dengan air. Kopi pun syai'un tahir, sesuatu yang tahir. Sesuatu yang tahir. Kopi ni, kau najis tak kopi? Kalau kau najis, minum lah. Syai'un tahir juga kopi ni. Merah. Gula pun syai'un tahir. Tu tapi dia tu bila dah campur dengan air, dia tidak lagi mujawir. Dia tak boleh nak pisah dah. Secara takdir atau secara langsung mubasyarah tak boleh. Tak jadilah nak air kopi, cabut kopi ni. Dulu boleh. Jangan kata langsung, takdir pun tak boleh. Mana kopi mana air tak tahu. Dah campur dah tu. Kopi lah air lah kopi dia tu. Boleh nak cabut tak? Tak boleh. Kalau kapur kerah tadi tu, kita boleh ambil kapur kerah tu buat. Tu kayak gitu. Habis. Sebab tu ma'ut taghayyur katsir
bitahirin mujawirin. Air yang berubah banyak tapi dengan sebab masuk sesuatu yang suci tapi mujawir. Mana? Boleh dicerai, boleh dibeza, boleh dipisah, sama ada takdir ataupun mubasyarah. Atau lainnya, lain daripada air, lain daripada gaharu atau kapur yang kerah. Itulah. Baik. Atau air yang berubah dengan tarawuh. Tarawuh baca tarawuh dah. Dengan tarawuh. Dengan bau. Udah tarawuh. Lalu setengah daripada tarawuh tu, setengah dengan tarawuh tu dia panggil bil muksi. Setengah daripada tarawuh tu bil muksi dengan sebab perai. Dengan al muksu ni bil muksi maknanya dengan sebab lama mendiami, lama duk perai bang jadi air dah. Lu terukuk lama macam air apa tu? Air kolah tu kita rukuk kan. Tutup aku masuk ke apa pak kita rukuk. Lama-lama je berubah kan. Tarayur dia tu dengan tarawuh. Dengan sebab bau. Mana misal seperti air yang terukuk. Air hak kita kata. Lama-lama duk kata ia naik dodok ke gitu. Berubah. Tapi tidak menafikan nama mutlak atau hukum mutlak atau khilaf. Nah, atau ada bangkai di sisi air. Dekat-dekat dengan air tu ada bangkai. Itu dah. Dekat dengan tempat air tu ada bangkai. Kemudian ditiup angin busuk nyonya bangkai ke dalam air. Bukan bangkai itu duduk dalam air kan? Dia duduk dekat dengan air. Nah, ada bangkai yang berdekatan dengan air. Tak ada duduk masuk dalam air sekali, tapi yang jadi bau air itu busuk kerana ni bau bangkai itu ditiup angin. Tarawuh dia bagi. Ditiup angin. Itu bukan bil muksi dak lah. Bukan kita duk ukuk dak lah. Tapi kerana angin tu ditiup udara. Sebab tu Syekh Daud bagi tarawuh lalu dengan sebab udara. Sama ada bil muksi dengan sebab terukuk lama ataupun berdekatan dengan najis bangkai lalu udara tiup bau pakai. Itu pun tidak nafi nama mutlak. Atas kaul muktamad ataupun tak nafi hukum mutlak. Atas kaul yang muqabil bagi muktamad. Habis. Kemudian atau air yang berubah. Ma'ut taghayyur. Atau ni semua atau berkata air yang berubah banyak dengan benda yang suci yang mujawir. Mana masuk dalam khilaf belaka ni. Masuk dalam kata demikian lagi belaka ni. Wa kaza dah. Atau air yang berubah dengan mukhalif, dengan sebab mukhalif. Tu mukhalif. Mana mukhalif? Yakni nak tafsir apa makna mukhalif? Tiada dapat diceraikan daripada air. Tiada dapat diceraikan daripada air. Ya mukhalifnya ada dua. Mukhalif hak air itu istirna. Ada mukhalif hak air itu iftikar. Kata ni. Jangan mungkin duk hukum ketuhanan pula. Atau air yang berubah dengan sebab masuk sesuatu yang mukhalif. Begitu dah.
Tu gapo mukhalif, yakni tiada dapat diceraikan daripada air. Mana huwallazi la yumkinu fasluhu 'anil ma'i. Itu dipanggil benda yang mukhalif ni. Mana huwallazi, ialah sesuatu yang la yumkinu, yang tidak mungkin, tidak boleh, fasluhu, oleh menceraikan akan dia, akan sesuatu tadi itu, 'anil ma'i, berpisah, meninggalkan daripada air, berpisah daripada air, itu tak boleh. Tapi sifat bagi mukhalif yang tiada terkaya, yakni yang tiada terkaya air, bagi itu mukhalif. Bagi itu, yakni bagi mukhalif itu, gitu dah. Bagi itu, yakni bagi mukhalif itu, bagi mukhalif itu. Sedap sikit kalau bagi itu mukhalif, jadi baca kelim belik pula dekat cik dia tu ni. Tu tak terkaya, mana iftikar, air tak boleh lepas, mesti tak sama dengan air, orang panggil air tu orang panggil istighnaq, mustaghna'an. Mana air itu terkaya daripada sesuatu yang mukhalif tadi. Itu tak boleh. Dah. Boleh dijaga, boleh dipelihara. Tu tak jadi. Macam ni kopi ni. Kopi ni sesuatu yang apabila masuk dalam air boleh bercerai tak dengan air? Tak boleh. Bermakna kopi ni mukhalif. Gula tak boleh, tak boleh cerai. Tapi air ni istighnaq daripada dia, terkaya. Perak. Perak Yazid. Oh Yazid. Air itu terkaya daripada dia. Air tak ada berajak ke dia. Air itu lepas daripada dia. Air itu lepas sebuah segebi daripada dia. Air itu lepas daripada kopi. Air itu lepas daripada gula. Tu. Apa makna lepas? Maknanya boleh dijaga air supaya tidak dimasuki gula, supaya tidak dimasuki garam, supaya tidak dimasuki teh, supaya tidak dimasuki kopi. Kan boleh? Boleh tak? Kau tak boleh. Allah masuk dah kopi, Allah. Allah masuk dah teh, tak ada apa. Apa nak lagu tu? Apa nak? Cakap tu jenuh cari air mutlak lagu tu. Tu buka. Baik, Allah mana kopi dah ni. Tak ada kena buat kopi lah pakai tak ada kok syabah tu. Dah. Air istighnaq. Terkaya daripada benda tu. Benda yang mukhalif tadi tu. Maka tu tak boleh dah. Tu lagi tak Arab kata ayastaghniya anhu. Mana yang terkayalah oleh air daripada mukhalif tadi tu. Apa maksud? Yang terkaya air yumkinu sawnu au hifzul ma'i anhu. Maka hak tu tak boleh, tak serupa dengan hukum ni. Hak ni mukhalif yang air tu tak lepas dengan dia, tiada terkaya. Tak terkaya mana berajak, tak boleh lepas. Tu jenuhlah kita kalau nak lepas dengan dia kan. Nak pergi air, nak lepas dengan dia jenuh. Jeng kita. Tengok. Misal nak buat bahas sikit. Tengok. Yang ini tiada dapat diceraikan daripada air, yang tiada terkaya air bagi mukhalif itu daripadanya air. Mana misal seperti lumuk. Lumuk ni sesuatu yang selain daripada air, kayak gitu. Tapi kalau kita nak jaga, nak saunul ma', hifzul ma' anil lumut, mampus. Nak jaga, nak pelihara air daripada kena lumuk. Mula-mula boleh lah cuci kolah. Mula-mula tu 2-3 hari lagi tak ada naik lumuk lagi. Duk boleh sebulan, hijau dah hak ni jenuh tak kena berendai seumur. Jaga tengok lumuk mana. Duk ala kolah. Naik dah. Betul. Ya gitu. Air tak lepas kan dia. Tu mana. Tak susah kita nak saunul ma' anil lumuk. Seperti lumuk dan kiambang. Ni sejenis dia belakang lah tu.
Kiambai, bukan Pangsapuri Kiambai di Bukit Subai tu. Dan Kiambai. Oh, jenuh kita. Nah, dan artal. Tak beria tahu dah ni artal. Baca artal. Dan belerang dah. Tapi arta dengan belerang ni seperti adalah galian keduanya. Arta dengan belerang hak galian daripada tanah. Tu. Jadi kita tu nak jaga air daripada tak terkena lumut, kiambai dan artal, belerang. Ini memang payah lah. Memang tak terjaga. Bahkan air tu tiada terkaya. Tak lepas. Tak lepas berajak air tu. Duk mentah naik lumut, ada kiambai dan sebagainya. Maka hak tu samalah juga. Tak ternafi nama mutlak ataupun tak ternafi hukum mutlak. Boleh guna wa ambil isma'iyah berapa. Tak serupa dengan ni dah. Kopi ni benda yang mukhalif juga. Tapi mukhalif dia tu yang terkaya air daripada dia. Bukan tiada terkaya air daripada dia. Boleh kita nak pelihara, nak jaga. Bukan kata air tu duduk senyap lama dalam gelas. Lama-lama jadi kopi. Dah. Naik kopi. Naik gula. Dah. Okey. Habis situ. Atau dengan tanah. Ini atau berubah dengan sebab tanah. Itu dah. Mana misal? Misal kata. Yakni ni bukan misal, nak tafsir. Nak tafsir dengan sebab tanah. Yakni yang berubah dengan tanah dan garam laut. Garam laut syarat ke garam bukit. Kalau bagi bukit mana garam hak kita duduk masak ke apa tu kita pergi bubuh lah ya. Tu tak jadi. Hak tu air tu terkaya daripada dia. Tapi kalau orang panggil garam laut, macam air laut tu lah. Hak tu air tu tiada terkaya daripada dia. Kayak gitu. Tak boleh lepas. Itu. Maka sama juga tidak ternafi hukum mutlak dan nama air mutlak. Kata tak ternafi itu takut kita kata garam laut ni ketika mana hidup laut, tapi kalau kita ambil garam laut tu air tu pun masuk air tak jadi dak. Jikalau dijatuhkan keduanya apa tanah dan air itu di dalam air kedua tanah dan garam tu di dalam air sekalipun apa masuk sama juga tidak ternafi nama mutlak dan atau hukum mutlak. Itu mana sekalipun dah gaya. Bermakna ada kau yang mengatakan ternafi lah. Jadi kalau satu kau yang kata garam laut ni ketika mana hidup dalam laut tu air tak lepas dia. Ketika hidup darat dia tu tidak air tu tak terlepas dah, terlepas lah dengan dia. Maka kita ambil garam tubuh tu tak jadi. Tu. Tapi kau muktamad kata dah. Tanah kau garam laut kau sama ada dia duduk di tanah dah, tubik air kau tanah tu. Ataupun tanah kita ambil capok buh lain. Atau garam tu orang panggil duduk dalam laut ke, atau kita tubik garam tu bupuk capok pula dalam laut. Tetap tak berubah nama mutlak dan atau hukum mutlak. Kata semua tadi tu tanah semua sekali dah. Demikian lagi tu. Semua sekali tadi tu atah. Dah. Sebelah hati. Betul lah tu. Semua sekali tadi berubah semua tadi. Berubah dengan sebab bisyai'in tahirin mujawir. Satu. Bitarawuhin. Dua. Bisyai'in tahirin mukhalitin tapi la yustaghnal ma'anin anhu. Tiga. Nah, semua sekali tu.
atas qaul ini dibinakan pendapat ini atas qaul atas pendapat ulama bahawasanya yang berubah dengan salah satu daripada empat ini. Mana? Yakni yang tafsir orang panggil pak, yang berubah dengan benda yang suci yang mujawir satu. Dan yang mukhalif yang tiada terkaya air daripadanya daripada yang mukhalif tadi tu. Mana? Yang la yustaghnal ma anil mukhalif tadi tu. Dua. Nah. Itu gitu dah. Dua. Dan tanah dan garam laut dinamakan. Dinamakan tu wajah syabah bagi dimikir lagi. Dinamakan air mutlak juga. Air mutlak juga. Jadi bina di atas pendapat ulama yang mengatakan berubah dengan suatu daripada pak ni. Mana pak ni? Yakni satu, berubah dengan benda yang suci yang mujawir. Nah, taghayyurul kathir. Nah, ma'ut taghayyurul kathir bi syai'in tahirin mujawir. Satu. Nah, atau taghayyur kathir tadi tu bi syai'in tahirin mukhalitin, tapi la yustaghnal ma' anil mukhalif tadi. Dua. Taghayyur bitin dengan air, dengan tanah, tetapi dan garam laut. Tu pak tu. Tu pak tu. Pak tu. Apa dah? Dengan tanah, tiga. Dengan garam laut, pak. Wajah syabahnya apa? Dinamakan air mutlak juga. Itu wajah syabah. Sama. Itu habis. Inilah mana kau yang mengatakan berubah dengan pak perkara tadi tu dinamakan air mutlak juga tu. Khabar. Ialah qaul yang muktamad nyonya qaul. Habis. Itulah pendapat yang muktamad, pendapat yang diberpegangi. Maka tak ada apa. Nah, air mutlak. Kata air mutlak pun tak apa, tu qaul muktamad. Tapi dia kata ada pun qaul yang berkata, ini ada pun muqabil bagi qaul muktamad. Gitu dah. Ada pun yang melawani, yang bertentangan bagi qaul yang muktamad. Lagu mana qaul yang bertentangan, yang melawani bagi qaul yang muktamad? Ialah qaul yang berkata, pendapat ulama yang berpetua bahawasanya ni maqaul kau ni benda hak dipetua ke, bahawasanya air berubah dengan yang empat itu. Mana yang empat itu tadilah? Bi syai'in bi apa? Taghayyurul katsir. Bi syai' satu, bi syai'in tahirin mujawir. Satu. Au bi syai'in tahirin mukhalif, tapi la yustaghnal ma' anil mukhalif tadi. Dua. Bil dengan tanah, dengan garam. Itu empat. Bahwasanya air yang berubah dengan yang empat itu dengan sebab yang empat perkara itu bukan lagi air itu dinamakan mutlak, begitu. Bukan lagi air itu mutlak ini, bukan lagi dinamakan air itu mutlak. Nama tu tak panggil air mutlak dah. Itu dah. Panggil air lumuk, air kiambe, begitu. Nah, bang bakar, gitu. Itu air gaharu. Nah, berubah nama dia. Nah, tapi walaupun gitu, walaupun orang panggil tak dinamakan air mutlak, serta haruh. Padahal haruh juga bersuci dengan dia, dengan air tadi, dengan air yang berubah dengan pakar tadi. Tidak. Haruh boleh. Yang ni orang panggil di ilhaq hukum saja, sama dengan air mutlak. Tapi nama air mutlak sudah tidak lagi boleh dipernamakan. Bapa tu dihubung hukum sama dengan air mutlak, tapi air itu tak dinamakan air mutlak. Ilahnya kerana dimudahkan
atas segala hamba Allah Ta'ala. Itu dah. Dia panggil yuridu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menghendaki oleh Allah Ta'ala akan kamu tu mudah, tidak Allah Ta'ala menghendaki akan payah. Maka sebab tu, oleh kerana bila payah lah. Nyaya kita nak cari air, orang panggil air mutlak saja yang boleh buat akad hadas, buat seberak. Lepas tu air telaga cuah, naik lumut dah, naik kiamber dah, contoh. Aduk bazi air jenuh duk bayar syabah, maka al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan tu mengheret kepada kemudahan. Maka walaupun air itu tidak lagi dinamakan di sisi kaum muqabbih bagi muktamad dengan air mutlak, tapi hukumnya dihubung dengan serupa air mutlak. Bapa lagu tu? Kerana dimudahkan atas segala hamba Allah Ta'ala. Habis. Maka iaitu air berubah dengan perkara tu diistisna, dikecualikan daripada air yang bukan mutlak, tapi dapat menyucikan. Jadi boleh buat laras, buat teka-teki. Antara laras teka-teki fuqahanya ada tak tidak? Air bukan mutlak, tapi boleh tahiru li nafsihi. Itu. Buat teka Ada tak? Oh Rashid. Ada. Air bukan air mutlak, tapi mutahhirun li ghairihi. Ada? Tak ada. Itu baru lalu berat. Aku masuk pok kepala otak. Pak Wahid, ada tak? Air bukan mutlak, tapi mutahhirun li ghairihi. Ada. Mana? Mana masuk dalam kepala otak Pak Wahid. Tu baru masuk dalam kepala otak. Kena Zakaria. Kalau kita berlaku di atas muqabbih bagi muktamad, boleh buat laraz, buat teka-teki. Kalau kita berlaku di atas kaum muktamad, tak ada lah selain daripada air mutlak yang boleh mutahhirul li ghairihi. Semua hak mutahhirul li ghairihi itu ialah air mutlak. Gitu. Walaupun berubah dengan empat perkara tadi. Tapi kalau kita berlaku di atas muqabbih bagi muktamad, ada air bukan mutlak, tapi mutahhirul li ghairihi seperti air mutlak. Ada ni. Jadi kecuali kata. Maka iaitu air yang berubah dengan empat perkara tu diistisna, jadi kecuali daripada air yang bukan mutlak, tapi dapat menyucikan tapi mutahhirul li ghairihi, dapat menyucikan akan yang lain. Gitu. Situ dah. Kemudian dia nak menyata gapo dia qaid lazim. Tu. Maka adalah yang dinamakan kait yang lazim itu. Tadi nak menyata ikhrab, benda terkeluar daripada definisi ta'rif. Ta'rif air mutlak. Sekarang ini nak menyata pula benda hak dukhul, benda hak masuk di dalam air mutlak tadi. Tak kena. Tadi nak masuk ikhraq, benda hak terkeluar daripada kait yang lazim. Ini pula nak menyata gapo dia kait yang lazim yang ikhraq dia tu terkeluar daripada air mutlak, terkeluar daripada mu'arraf. Okey, you amri ta'rif air mutlak tu gapo? Air yang tidak dikait dengan kait yang lazim, kayak gitu. Air yang tidak dikait dengan kait yang mesti. Tu. Kemudian dia pun nak bahas pula pada definisi benda terkeluar daripada kait lazim, kait yang munfakin. Maka kait munfakin itu idkhal, masuk daripada afra' air mutlak, masuk daripada afra' air mutlak. Walaupun kait, tapi kait munfakin, kait li bayanil waqi'. Sekarang ni dia nak menyata pula gapo dia kait lazim? Yang mana kait lazim itu diikhraq daripada air mutlak. Dimanik. Okey, gitu. Iaitu pakai mari contoh dulu, tak cakap ya tu, seperti air cuka atau air gula
gulai. Guli kau gulai. Tak pernah siapa hai guli berat mu hai gulai tu dah. Hai gula. Gulai. Macam gula dah. Nama hai guli. Dah. Ya ada situ. Oh tak ada titik ya. Boleh juga air gula. Boleh juga. Air gula pun jadi air. Nanti ni. Tu. Tak boleh. Sesuatu yang suci. Nah. Gula tu sesuatu yang suci. Nah kan gitu. Tetapi dah masuk dalam air. Orang tak panggil air dah. Orang panggil gula. Boleh juga. Air gula boleh. Tak ada apa. Macam mana pun. Macam gigi. Asal-asal. Dan umpama keduanya, umpama air cuka atau air gula. Boleh juga air gula pun. Atau barang yang tiada disebutkan melainkan dengan kait. Kita putih situ lah. Maka adalah ini dinamakan kait al-asing. Ustaz Rahim mari dia tu. Sikit macam tu dah. Oi. Qala Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jalanan dan percaman, yakni bermula jalanan. Tu jalanan mana? Tariqah istidlal dia panggil. Jalanan menuntuti dalil dan percaman. Tu percaman mana tanda yang memberi reti. Percaman yakni tanda yang memberi reti. Reti apa? Nah, jalanan menuntuti dalil dan tanda yang memberi reti. Gitulah. Dan bermula jalanan dan percaman ni. Dan bermula jalanan mana jalan menuntuti dalil dan percaman mana alamat tanda yang memberi reti. Reti berapa? Dalil yang menunjuk di atas berapa? Tanda yang memberi reti berapa? Memberi reti kata ni qaulun fi nafsi. Pegangnya ada kata-kata yang ada dalam hati kita tu dipanggil iman, qaulun nafsi. Hak kita kecek dalam hati tu. Kecek gapo dalam hati? Tuhan kekal itu ni. Mesti Tuhan kekal itu. Mesti Tuhan tu kekal. Satu. Tentu tidak binasa. Lalu dah. Tu. Nah, jadi bermula jalan menuntuti dalil yang menunjuk dan tanda yang percaman mana tanda yang memberi reti. Kata hak kita kata dalam hati kita tu sebagai iktikad iman tu. Iktikad apa? Kata apa dalam hati? Iktikad apa? Mesti Tuhan kita tu kekal. Tentu tidak binasa Tuhan kita tu khabar. Ialah kita fikir. Kita kena guna kepala otak. Lagu mana kita fikir? Iaitu fikir tu. Iaitu fikir tu. Bermula tiap-tiap yang binasa itu tentu ada yang membinasakan dia. Yang tu selalu. Ya kalau kita kira kan. Kalau Tuhan tidak kekal pasti binasa. Maka tiap-tiap yang binasa itu begitu. Tentu ada yang membinasakan dia tiap-tiap yang binasa. Maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat dan sakit pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan? Ada lagi kau hak lebih meneleh, hak lebih sakit ni mana hebatlah, hak meneleh. Nah, sakan dia panggil. Bukan sakan tu tempat tinggal bukan dia tu ni. Bukan sakan dalam waktu
Sakan tempat diam, tempat tinggal, tempat kediam, itu bukan tu. Atau hak Arab, hak sakan dalam bahasa loratan ini hak hebat, hak menelan. Ada lagi ke hak hebat, hak menelan pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan? Ada lagi ke? Ya istifham ni. Istifham bermakna la ingkar. Istifham tutup tanya tu tapi nak kita ingkar. Tak ada lah, tak ada ingat apa. Kalau nak habis itu tak ada. Itu tidak menasa Tuhan, mesti kekal Tuhan. Serta pula, kalau tak cukup lagi lagu tu, tambah lagi baik. Serta pula mana? Tambah pula. Mana ziyadatul istidlal. Tambah dia menuntuti dalil, tambah dalil lagi. Serta pula memikir, tambah lagi memikir. Serta pula kalau akhirnya Tuhan kita tu menasa fardu takdir. Akhirnya Tuhan menasa mati. Nah, maka tentulah dia Tuhan kita tu bukan dia. Kalau dia tu terima tak ada, bermakna dia bukan dia. Sebab apa? Sebab kaedahnya tengok. Kerana ni kaedah. Kerana jadilah zat Tuhan itu, zatnya Tuhan Taala itu mungkin dan jaiz namanya. Nama zat yang binasa tadi. Sebab berhubung ada dia dengan tiada, okay? Gitu. Kullu man lahiqahul adamu ataupun kullu man yumkinu an yalhaqahu, itu ibarat lebih tepat. Kullu man, tiap-tiap mereka, yumkinu, yang mungkinlah, yang haruslah, an yalhaqahu, oleh bahawa menghubungi akan dia, akan mereka tu, al-adamu, oleh tiada, fawujuduhu jaizun ataupun fayakunu wujuduhu jaizan hadisan. Nah, maka adanya tiap-tiap mereka yang menghubungilah, yang haruslah oleh menghubungi akan tiap-tiap mereka tu oleh tiada, ada dia tu jaizan, harus je, hadisan, baru. Tu. Kalau nak mereka fawujuduhu jaizun. Nah, boleh juga tak gitu. Lepas tu wa kullu jaizi, dan tiap-tiap yang harus tu, tiap-tiap yang harus ada, harus tiada, wujuduhu, tiba-tibanya ada dia tu, yakunu hadisan, adalah ada dia tu ialah baru. Mana ada permulaan bagi ada, dulu tak ada, sekarang ada, bermakna ada mula bagi ada. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap yang baru, yang ada mula bagi ada, yaftaqiru ila muhditsi, berhajat kepada yang membaharukan. Itulah akhir kembali mengingkari sifat kidal Allah Ta'ala. Sebab tu antara kidal dengan bakok ni dia talazum dah. Dia talazum. Dia mesti berlazim-lazim. Karena apabila ternafi salah satu, ternafi yang satu lagi. Gitu. Sebab tu setengah ulama kata burhanul bakok, hujah sifat bakok ni, dalilul bakok ainul kidam, diri sifat kidam, ataupun dalilul kidam, boleh tak? Ataupun diri sifat kidam tu sendiri, ainul kidam. Itu ada lagi tak? Tuhfah itu baca, ingat. Tu siapa hak tu ulama kata. Nah, dalil sifat bakok ni lah dalil sifat kidam. Bukan setakat tu. Dalil sifat bakok diri kidam dah. Gitu siapa hak tu. Dia kata, kerana apakah tidak sedia? Ilah berkata, maka tentulah dia Tuhan itu bukan sedia. Kerana jadilah zatnya Tuhan itu mungkin dan jaiz. Mungkin dulu. Lepas tu tiap-tiap benda ya mari ni orang panggil atah muradih ni antara mungkin dengan jaiz. Kalau nak mengikut tahap orang panggil pelaturan akal, kita kata jaiz dulu.
Tiap-tiap yang terima binasa, dia tidak sedia. Dia tidak sedia. Kenapa? Karena dia tu jaiz. Mana? Harus ada, harus tiada. Maka tiap-tiap yang harus ada, harus tiada. Ada dia tu baru. Kayak gitu. Itu dah. Tu ni orang mungkin dan jaiz. Alhamdulillah tu. Atau tafsir atau radih. Alhamdulillah. Nama tiap-tiap yang terima binasa. Kerana kesemua yang terima kedua belah itu mungkin. Karena kesemua yang terima kedua belah mana ada dan tiada pada masa lain-lain lah, bukan pada masa seretak. Terima kedua belah tu pada masa asik-asik, bukan seretak dah. Seretak mustahil lah, bukan mungkin. Terima kedua belah mana belah ada terima pada satu ketika, belah tiada pun terima pada satu ketika yang lain. Itu dia panggil mungkin dan jaiz. Maka kesemua mungkin atau jaiz itu tentu baru adanya. Kayak gitu. Tu. Wa kullu jaizin wa kullu mumkinin wujuduhu hadisun. Ataupun wa kullu mumkinin wa kullu jaizin yakunu wujuduhu hadisan. Adalah adanya tiap-tiap jaiz, tiap-tiap begitu, ialah yang baru. Boleh ke? Yang baru adanya. Dengan sebab apa kita kata yang baru adanya? Tiap-tiap yang harus ada tu ialah yang baru ada. Dengan sebab ada yang mengadakan dia. Kerana terlepas dah pada sifat wujud dulu, tak terima. Ada suatu dengan ada sendiri itu tak terima. Itu dah. Dengan sebab ada yang mengadakan dia, maka tentulah dia itu, dia mana? Dia yang yang jaizul wujud tu. Itu baru terima ada pada satu, terima tak ada pada satu yang lain. Lepas tu tiba-tiba ada dengan sendiri. Tak terima. Nak kata ada dengan sendiri, mesti ada yang mengada. Maka dikatakan dia tu baharu. Itu dah. Bila baru maka berhajat pada yang baru. Klik kepada dalil sifat kita. Wa kullu hadisin yaftakiru ila muhdisin. Wa yaftakiru muhdisin ila muhdisin akhar. Wa illam kalau tidak tawaqqafat, maka fatasal sulu. Kalau in tawaqqafat fadaurun. Klik pada sifat kita pula. Gitu, mutaitik pimai tatu juga. Lagi ke mana dah? Sebab tu setengah ulama kata burhanul baqa ainul qidam. Selalu dah. Sabuk itu panjang-panjang. Maka kesemua mungkin itu tentu baru adanya. Maka tetaplah bahu. Maka tetaplah bahu kata baru Tuhan kita. Seperti yang terdahulu oleh kenyataannya bahu pada dalil qidam. Mana? Jadi do atau tasasu bahu. Kalau tasasu bertiti tali tanpa penghujung kesudahan kok balik umbi. Boleh kok balik dapat. Kalau kok balik dapat tu haru. Kok balik umbi tu tak ada orang panggil suk, tak ada kesudahan. Nescaya boleh orang panggil dipersamakan antara juzuk dengan kul. Itu orang panggil burhanut tatbiq. Antara juzuk dengan kul sama. Juzuk dengan kesemua sama. Ataupun yang kurang dengan yang sempurna tu hakullah. Sedangkan tak terima ngapa lah tak kita juzuk dengan kul tu hakullah. Ekor ayam dengan seekor ayam sama ke? Tak sama. Seekor ayam berapa kilo? Ekor ayam berapa ya? Nyela masjid dengan sebutir masjid sama? Sama. Kita buat masjid, put apa nyela dekat gantung situ. Siaplah kata. Mana masjid? Ni nyela masjid supaya masjid sebutir. Mana boleh terima dah tu. Tu. Sebab apabila kita buat satu garis
Nah, kita ambil nizam kita. Nizam zaman Nabi Nuh, Tufanun Nuh. Adakah kita buat dua pakai. Maka kita pun fardu takdir ke orang panggil daripada garis hak asal zaman hak asal tak tahu waktu tu mana. Cabut daripada mula hak kita cabut tu di zaman Tufan Nuh, zaman Nabi Nuh. Pak kita cabut situ. Kita cabut situ. Nah, dua garis tadi. Biasanya satu garis satu hak. Nah, kita pakai kita buatlah ni zaman PWTC ditepuh oleh kapal terbang pengganah. Buat garis tak tahu sampai bila. Lepas tu kita pun cabut garis. Hak asalnya garis yang mula-mula kita pergi cabut. Tak dia cabut pak tubik. Tubik. Tu dah. Salah satu daripada orang panggil mustahil antara garisan yang kedua ni bersama dengan garisan yang pertama. Mustahil juzuk sebab apa? Sebab garisan yang kedua tu juzuk daripada kul. Nah, tokai juzuk dengan kul tu lah. Mesti kul lebih daripada juz. Tengok dia lebih kan? Kalau di hadapan ni lebih gini, bermakna dia belakang pun pasti lebih gini. Kalau sama sudah, bermakna juz dengan kul gini. Sama. Mustahil. Mustahil. Nah, ini bukan peng lain, seolah-olahnya juzuk daripada peng hak pertama, garisan khatul awal. Nah, khatus tsani ni ialah asluhu min khatil awali, daripada khat yang pertama kita takdir pun cabut. Kayak gitu. Kita ambil ni Tufan Nuh. Ni 2023. Cak pakai pak supaya Tufan Nuh. Pakai lagi tak tahu sampai bila, tak ada titik tali. Kita pun khayal cabut mula sini. Tak ke hujung tu sama seketak. Nah, kalau sama seketak bermakna zaman Tufan Nuh pun 2023 pun boleh hadir. Mesti kena sama. Juz dengan kul sama. Kalau lebih, maka hak ujung sana pun mesti jadi gini juga. Hak ujung sana tu mesti jadi gini juga. Sebab juz tidak akan menyamai kul. Nah, nyela ni tidak sama seperti masjid. Kita cabut satu juzuk daripada masjid apa? Nyela seru. Mesti ada lebih lagi masjid. Kayak kita. An-naqis yang kurang tidak akan menyamai yang lebih. Itu banyaklah tu dalam hujah tasassul. Kalau do mudah lah. Pak mak jadi pak leh jadi pak mak. Akak pening yang situ lah tu ni. Mana ada dulu ada ke dia. Nah, ada beripung dua perkara berlawanan. Baik. Kemudian jika kita buat kata binasa, wallahu a'lam wa ilmu ataf. Panjang buat pula lah. Itu situ dulu. Kemudian dah. Ya kaedah kita bakak ni. Ada berapa kaedah? So 2 3 4 kaedah. Kullu ma yumkinu an yalhaqahu la'adamu fa wujuduhu jaizun hadisun. Kullu jaizin yastahilu qidamuhu. Kullu haditsin fa huwa yaqbalul wujuda wal baqa'a 'ala al-'adami 'ala haddi sawa'i. Kullu jaizin yajibu iftiqaruhu ila fa'ilin yurajjihu wujudahu 'ala 'adami. Ada 4. Itu dah. Ada lagi itu rasanya. Wa kullu ma sabata lahul qidamu sabata lahu baqa'u aidan. Wa kullu ma intafa anhul qidamu intafa wa kullu ma intafa anhul baqa'u intafa'ul qidamu aidan. Ada 5 kaedah kulliyah qat'iyah sifat hidah baqa sebab dia tu talazzum. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajil wa ajil. Allahumma faqih. Sallallahu alhamdulillah.